Hari ini Cikgu Nurul nak ajar kamu tentang bab 5 fungsi trigonometri dengan satu topik 6 fungsi trigonometri bagi sebarang sudut. Jom. Sin, cosine and tangent of any angle. Okey, kita refresh balik. Okey, ni adik-adik dah belajar ni. Okey, ini adalah unit circle. Okey, kita ada 90 darjah segitiga dalam unit circle. Ni titik P. Okey, segitiga right angle triangle ataupun 90 darjah. Ni theta, opposite, hypotenuse, adjacent. Ni kita refresh balik ya. Okey, ni refresh balik. Sin theta sama dengan opposite per hypotenuse, ataupun cikgu suka buat macam ni. So, cos, cha, tan, tua. Okey, opposite per hypotenuse, adjacent per hypotenuse, opposite per adjacent. Refresh. Okay, contoh yang pertama dalam unit circle. Okay, ada tengok gambar rajah di bahagian soalan. Dia bagi titik P. Okey. Lepas tu dia ada angle di situ. Dia dah buat lukis gambar rajah segitiga 90 darjah. Jadi kat sini cikgu boleh lengkapkan. Di mana ini paksi X. O ke N paksi X. Ni X, ini Y. Maksudnya paksi X kita adalah 0.8. Paksi Y kita adalah 0.6. Jadi ini theta. Okey, jangan lupa sini sebenarnya opposite, sini adalah adjacent, sini adalah hypotenuse. Soalan dia nak cari okey, sin, cosine and tangent. Maksudnya soh cah tua lah. Okey, maksudnya sin theta soh opposite per hypotenuse. Opposite kita adalah 0.6 bahagi 1 dapat 0.6. Ya Allah, senang gila. Okey, lepas tu sin dah ada, cos pula. Cos theta cah. Cah adjacent. Adjacent kita 0.8, hypotenuse 1, 0.8. Dan terakhir sekali adalah tan tua. Tan theta OA tua. Jadi adjacent kita adalah 0.8 per opposite 0.6. Kita akan dapat 0.75. Senang sahaja. Contoh yang kedua, okey, yang berkaitan dengan sin, cosine dan tangent. Okey, diberi tan theta sama dengan 12 per 5, di mana theta tu berada di antara 180 ke 360. 180 ke 360 tu bermaksud macam ni. .180 ke 360 sama ada di kuadran ketiga ataupun di kuadran keempat. Jadi kita tak tahu. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari sin theta dan cos theta. Jadi macam mana kita nak tahu dia berada di kuadran ke berapa? Kalau adik-adik jangan lupa ya, yang cikgu pernah tunjuk di mana aku suka tangan cikgu, di mana di sini semuanya positif. Sini sin sahaja positif. Okey, yang ini tan sahaja positif dan sini cos sahaja positif. Disebabkan kita nak tahu sama ada di mana kuadran ketiga ataupun keempat, tengok tan positif. Okey, tan positif sebenarnya berada di antara kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi disebabkan dia nak di antara 3 dengan 4, jadi ini terpilih. Okey, kuadran ketiga. Jadi kita buat segitiga 90 darjah di kuadran ketiga. Okey, jadi untuk senang cikgu labelkanlah. Okey, BOA. Okey, segitiga BOA, dekat sini kita punya theta. Okey, jadi tan theta adalah tua opposite per adjacent. Jadi kita nak gantikan nilai. Opposite adalah 12. Tengok, 12 panjang BA dia selari dengan panjang paksi Y tetapi bahagian negatif. Jadi perlu letak negatif. Okey, adjacent 5. Sini 5. Okey, sini pun panjang BO berada di sebelah kiri paksi Y, bermaksud dia mesti nilai dia negatif. Okey, jadi kita perlu cari panjang AO. Panjang AO kita menggunakan Pythagoras theorem. AO sama dengan negatif 12 kuasa 2 tambahkan dengan negatif 5 kuasa 2 dipunca kuasakan, kita akan dapat
13. Jadi sini adalah 13. Okey, bila segitiga 90 darjah kita dah lengkap dengan setiap sisi, baru kita boleh cari nilai sin theta. Sin theta adalah SOH, opposite per hypotenuse. Opposite adalah negatif 12, hypotenuse adalah 13. Jadi, okey, opposite per hypotenuse jadi negatif 12 per 13. Okey, seterusnya kita pergi pula buat cos theta. Okey, cos theta adalah cah adjacent per hypotenuse. Adjacent adalah negatif 5, hypotenuse adalah 13. Okey, itulah contoh untuk kita nak selesaikan tanpa menggunakan calculator. Okey, seterusnya cotangent secant cosecant of any angles. Okey, formula ni kena hafal kot. Dalam, tak silap saya dalam exam dia tak bagi. Jadi kalau kamu dapat hafal yang panjang-panjang ni, ya Allah ya Tuhan aku, saya tabik spring kat kamu. Tapi sekurang-kurangnya dapat hafal setakat ini pun sudah memadai. Okey, setakat ni mak kau. Setakat ni saja. Okey. Jadi macam mana ingat, senang saja. Cot adalah 1 per tan theta. Tengok. T tan, maksudnya tan kat bawah. Okey. Lepas tu secant sec C. Jadi C kat bawah. Cos. Okey, lepas tu ni 3 SEC sin. Ya Allah, apa sudah, apa yang susah sangat nak ingat, senang gila. Okey, jadi ingat T kat ujung, C kat ujung dan sec kat ujung. Ini dia punya 1 per tan theta, 1 per cos theta, 1 per sin theta. Contoh soalan yang melibatkan cotangent, secant dan cosecant. Ya Allah, kita tengok, ya Allah, memang senang gila lah. Nak cakap, bukan nak cakap apa lah, bukan nak riak lah, bukan nak takbur lah, cuma nak berbangga diri sahaja. Okey, okey, so yang penting kita tengok. Okey, dia kata given reflect angle. Reflect angle adalah angle yang melebihi 180. Okey, apa-apa pun cikgu lukis dululah. So, okey, jadi reflect angle adalah yang lebih 180 sama ada kuadran 3 dan kuadran 4. Kita tak tahu yang mana. Lepas tu dia bagi sec theta sama dengan 5 per 4. Okey, SEC theta sama dengan 5 per 4. Tengok sec C adalah cos. Jadi cos bernilai positif. Jangan lupa, aku suka tangan cikgu. Positif. Jadi positif kat sini Di sinilah dia segitiga 90 darjah. Okey. Okey, so opposite. Okey, ni sini theta. Okey. Okey, cos tu adalah, saya terangkan balik, sec ni theta sama dengan 1 per cos. Okey, 1 per cos. 1 per cos ni cah adjacent per hypotenuse sebenarnya. Jadi 1 bagi adjacent per hypotenuse, dapatlah hypotenuse per adjacent. Jadi kita tahulah hypotenuse untuk ni 5. Sini 5, mana lain lah. Sini 5. Okey, lepas tu adjacent kita adalah 4. Okey, jangan lupa Pythagoras theorem 4, 5 mesti lagi 1 tu 3. Okey, ataupun nak tunjuk baliklah, takut lupa korang ni kan. Okey, maksudnya nak cari nilai di sini. Contoh 5 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, kita akan dapat 9. Okey, 9. Sorry, ni kuasa 2. Okey. Sorry. Ni. Okey, jadi kita akan dapat plus minus 3. Okey, plus minus 3, tengok dekat sini. Sisi yang di sebelah kanan ni dia jatuh pada paksi yang negatif. Jadi kita kena pilih negatif 3. Okey, siap. Negatif 3. Jadi lengkap kita punya gambar rajah. Okey, lepas tu baru kita cari soalan A, cot. Okey, cot theta sama dengan 1 per tan. Okey, 1 per tan. Tan adalah opposite per adjacent. Bermaksud adjacent per opposite. Adjacent kita adalah 4. Opposite kita adalah, adjacent kita 4 betul. Opposite kita adalah negatif 3. Jadi negatif 4 per 3. Negatif tengah-tengah. Kamu terikut pula. Okey, selesai. Jadi saya nak buat soalan B pula. B adalah
cosec theta adalah 1 per sin theta. Sin adalah SOH, opposite per hypotenuse. 1 bagi opposite per hypotenuse, H per O. Hypotenuse kita di sini adalah hypotenuse 5. Okey. Opposite kita adalah negatif 3. Jadi kita akan dapat negatif 5 per 3. Okey. Macam ni. Dan soalan yang terakhir sekali adalah sin. Okey, sin theta tambah cos theta. Sin theta so tambah ca. So opposite adjacent. Jadi kita akan dapat 1/5. Tada. Sorry tau, yang mula-mula saya cakap belagak tu gurau je. Okey. Okey, itu sahaja. Okay, soalan yang seterusnya, okey, dia bagi sin theta negatif 5/13. Okey, jadi sama juga cara yang pertama tadi tau. Okey, 0, 360, 90, 180, 270. Jadi kita nak tahu sama ada negatif ni, sin negatif ni berada di kuadran mana. Dia kata theta di antara 0 hingga 270. Tak tahu 1, 2 ataupun 3. Jadi jangan lupa aku suka tangan cikgu. Okey, jadi dekat sini sin positif disebabkan dia negatif. Confirm di sinilah kedudukannya, kuadran ketiga. Sini adalah theta. Jadi lebih mudah cikgu nak gantikan 0 OPQ, senang nak sebut. Okey, jadi SOH opposite per hypotenuse. SOH opposite adalah 5, hypotenuse adalah 13. Disebabkan negatif, 5 tu adalah negatif sebab PQ berada di part CY yang di bawah ni. Okey, sebab negatif. Jadi macam mana nak cari panjang PO? Seperti biasalah, PO kita menggunakan Pythagoras theorem. Okey, PO sama dengan 13 kuasa 2 tolak dengan negatif 5 kuasa 2. Square root, kita akan dapat 12. Okey, 12 begitu. Tapi tengok PO berada di paksi X yang sebelah kiri ni, negatif lah. Okey, dah lengkap. Baru kita boleh cari yang pertama, cot theta sama dengan 1 per tan. Tan adalah tua, opposite per adjacent. 1 bagi opposite per adjacent dapat AO. Okey, adjacent adalah, kita pergi sini, adjacent adalah negatif 12, opposite adalah negatif 5, kita akan dapat 12/5. Okey, selesai. Lepas tu yang kedua, cosec theta sama dengan 1 per sin theta. So hypotenuse 13 negatif 5. Okey, dan yang terakhir sekali sec 1 per cos ca 1 bahagi ca H per A, hypotenuse kita 13, adjacent kita negatif 12, negatif 13/12. Tada! Seterusnya kita masuk complementary angle ataupun sudut pelengkap. Okey, kalau adik-adik tengok ni kena hafal lah ataupun print screen sekarang, nanti boleh senang kita nak buat revision. Okey, ini sin dengan cos macam adik-adik. Sin sama cos, cos sama dengan sin. Okey, ini pertama. Yang tan dengan cot, tan titan kan. Okey, ini boleh kita persamakan tan dengan cot, cot dengan tan, sec dengan cosec. Okey, jadi 90 tolak theta. Ni semua sama. Okey, contoh soalan. Okey, complementary angle ni contohnya saya bagi right angle triangle. Sini 90, kita dah ada theta. Jadi kita nak cari nilai kat sini, 90 tolak theta, dapatlah angle yang lagi satu di C. Okey, saya tunjuk contoh soalan yang berkaitan dengan complementary angle. Seterusnya untuk soalan berkaitan dengan sudut pelengkap.
Okey, sudut ni dia bagi sin 17 dengan 0.294. Okey, dia bagi sin 17, cos 17 dengan tan 17 degrees. Okey, contoh dia tanya apakah sudut pelengkap untuk cos 73. Okey, contoh. Okey, A. Okey, ingat balik rumus yang cikgu bagi tadi. Kalau cos, couplenya sin. Okey. Jadi cos 73 sama dengan sin 90 tolak 73 degree. Kita akan dapat sin 17. Okey, apa maksudnya tu? Maksudnya begini. Cikgu ambil kalkulator, tengok Okey, cikgu masukkan cos 73. Tengok dapat 0.2924. Okey, cikgu masukkan sin 17. Pun sama. Itu maksudnya sudut pelengkap kita ataupun complementary angle. Okey, seterusnya. Okey, untuk B. Okey, cot 73. Kalau cot, apa tadi hubungan dia? Cot sama dengan tan. Sorry, 90 darjah tolak 73. Okey, sama dengan tan 17 degree. Okey, sorry ya adik-adik, sin 17 ni tadi nilai dia mana tadi? Okey, sin 17 adalah dia dah bagi sini Yang ni pula tan 17 dia bagi kat sini. Okey, soalan C. Okey. Sec, tengok sec sama dengan cosec. Okey, cosec 17. Cosec ni sama dengan 1 per sin 17 degree. Okey, sin 17 degree dia dah bagi mana? Ni. Jadi kita akan dapat 3.4120. Okey, dan terakhir sekali cosec. Cosecant. Okey. Ingat cosec hubungannya dengan sec. Kita dapat sec 17. Okey. Sebenarnya adalah 1 per cos. Cos 17 ini. Dan kita dapatlah 1.0457. Tada. Okey, seterusnya kita nak mencari nilai-nilai untuk 6 fungsi trigonometri. Okey, contoh macam mana kita nak cari nilai sin negatif 364 ni. Okey, senang saja adik-adik, pakai je kalkulator. Maksudnya tekan sin dalam bracket negatif 364, tutup balik bracket. Okey, jadi kita dapat negatif 0.0698. Okey. B. Okey. Cos 86 degree 35 minit. Cikgu dapat 5959 tu. Okey, kita buatlah 0.0596. Okey, seterusnya yang terakhir sekali cosec. Cosec adalah 1 per sin 99. Okey, 1 per sin 99, di mana 1 per sin, cikgu masuk dulu sin 99. Cikgu dapat 0.9877. Jadi 1 bahagi 0.9877, cikgu dapat 1.0125. Tada. Okey, bentuk sudut yang terakhir adalah special angle. Okey, jadual ni nak tak nak kena hafal, dia tak bagi. Jadi kalau kita tak hafal, cukup sekadar okey,
Jadual ni dijanakan daripada dua jenis segitiga sebenarnya. Segitiga sama sisi, di mana sisinya dua. Kalau sisinya dua berarti kalau sama sisi 60 degrees. Dan lagi satu daripada sudut segitiga 90 darjah, di mana sisinya sini. Segitiga 90 darjah yang sama kaki. Jadi kalau sama kaki panjang ni, jadi kita tahu sudut dekat sini adalah 45. Okey. Jadi panjang di sini 1/2 tambah 1/2 punca square root. Di sini adalah punca kuasa 2. Sebab 1/2 tambah 1/2 square root. Dapat ni. Okey, dah lengkap. Yang ini pula, okey, kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Di sini kita bahagi kepada dua. Di mana bentuk dia begini. Sini 90 darjah. Okey, sini panjangnya 2. 1, sini 60. Disebabkan sini 60 bahagi 2 dapat 30. Okey, berapakah panjang di sini? Panjang di sini adalah 2/2 tolak 1/2. Okey, kita akan dapat 4 tolak 1, kita dapat 3. Okey. Jadi daripada gambar rajah ni, kalau kita ingat, kita dapat janakan lah. Contohnya sin theta 30 degrees. Mana 30? Sin 30. Sin adalah soh, opposite hypotenuse 1/2. Okey. Sin theta 45. 45 berada di sini. 45 sin adalah soh, sin opposite hypotenuse sini. Okey, so daripada dua bentuk ni kita dapat jana untuk memenuhkan ruangan jadual tanpa menggunakan kalkulator.